은혜 받으실 말씀은 Petikan 창세기 Alkitab 2장 untuk kubah 19절 adalah daripada 말씀입니다. Kejadian 2 ayat 여호와 15. 하나님이 그 Tuhan Allah 사람을 mengambil 이끌어 manusia itu 에덴 dan 동산에 두사 menempatkannya di dalam Taman 그것을 Eden 다스리며 untuk 지키게 mengejarkan serta 하시고 memelihara taman 샬롬 itu. 성가대의 찬양과 니시 오케스트라의 연주가 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan 전세계 및 Yesus, 전국의 지교회 semua 성도 anggota memimpin 여러분, gereja cawangan 지성전 dan 성도 gereja 여러분, tempatan, 전세계 인터넷을 통해 untuk GCN 예배드리는 dan 모든 semua anak 성도 Tuhan yang 여러분, menghadiri GCN ibadat ini 시청자 dalam 여러분, talian. 창세기 강의 Inilah penjelasan 56 tentang 번째 Kejadian, sesi 시간입니다. ke-56. 지난 시간에는 에덴 동산에서 지구로 내쫓긴 Dalam khotbah yang lalu saya 공룡들이 menjelaskan 어떻게 bagaimana dinosaur 변질됐는지를 berubah selepas 말씀드렸습니다. dinosaur diusir dari 먼저 Taman Eden ke bumi. 자신들의 잘못을 Pertama sekali, 뉘우치기보다 dinosaur berasa bahawa mereka 억울해했습니다. telah diperlakukan 어떻게 짐승도 dengan tidak 억울해하나요? adil, bukannya 이 bertaubat. 땅의 짐승과는 Bagaimanakah haiwan pun dapat berasa 제2 dizalimi? Ya, kerana 에덴 dinosaur 동산에는 ialah haiwan dari Taman 짐승이기 Eden di langit 때문에 kedua, berbeza daripada haiwan di bumi ini. 먹은 것도 아닌데 Dinosaur berasa 그런 tidak senang hati 징계를 terhadap 받는 hukuman 것에 itu 불만을 kerana 가졌죠. mereka tidak memakan 또한 buah daripada 공룡들은 pokok 지구의 pengetahuan 동물을 mengenai perkara yang 볼품없고 baik dan yang 하찮은 jahat. 존재로 여겼습니다. Selain itu, dinosaur menganggap haiwan di bumi sebagai hodoh dan tidak penting. Dinosaur menjadi sombong dan mula berfikir bahawa diri mereka adalah makhluk yang lebih unggul. Dinosaur dengan cepat menjadi mangsa syaitan. Mereka tercemar oleh kejahatan dan menjadi agresif. Tambahan pula tubuh fizikal dinosaur menjadi badani selepas datang ke bumi, dan dinosaur merasakan kelaparan yang melampau. 하늘은 영의 세계이기 때문에 Di Taman Eden yang merupakan dunia rohani, dinosaur tidak berasa lapar. Dinosaur makan, tapi bukan kerana lapar. 물론 먹긴 먹지만 Namun 뭐 begitu 여기처럼 selepas 그렇게 막 dinosaur 배고파서 diusir ke 먹어야 되고 bumi 하진 ini, 않는다 이 말이에요. dinosaur berasa sangat 근데 이 lapar. 땅으로 내려오니까 바뀐다 이 말이에요. 그래서 체질도 육적으로 바뀌어서 허기를 심하게 Dinosaur 느끼게 makan apa-apa 되었습니다. saja buah dan 닥치는 rumput 대로 yang dapat 풀과 dijumpai. 과일을 Ada juga 뜯어 dinosaur 먹었지요. yang mula memakan daging selepas menghidu darah haiwan 예, yang 공룡 중 dibunuh secara 일부는 tidak 실수로 sengaja. 죽인 동물의 Oleh sebab 피냄새를 kebanyakan 맡아보고서 dinosaur adalah besar, 육식도 dinosaur 시작했습니다. perlu makan dalam jumlah yang sangat banyak untuk menyup 공룡들은 tubuh mereka. 대부분 덩치가 크므로 그 체구를 지탱하기 위해서 엄청난 양의 먹이를 먹어야 했지요. Haiwan di bumi ini hidup dengan aman pada masa 여기 itu. 지상에 있는 Jadi, 동물들은 그때는 jadi 평화롭게 tiada pemburuan 살았으니까 haiwan atau 뭐 haiwan 잡아먹고 그런 게 pemangsa. 없잖아요. 다 식물을 먹고. Namun begitu 그러니까 oleh sebab 누구의 dinosaur 밟혀서 이렇게 sangat 죽고 이런 besar, 걸 생각을 못 mulai 하니까 terinjak, 보다고 그냥 sehingga 다니다가 팔에 밟혀서 죽기도 하고 dinosaur 그러니까 이제 terhidu 피냄새를 맡게 되고 이렇게 darah 한다 이 haiwan lain, 말입니다. menyebabkan 이로 인해 persekitaran 지구의 bumi 자연 musnah dengan 환경은 cepat. 급속도로 황폐해졌습니다. 여러분 Apakah yang 코끼리는 뭘 dimakan 먹고 oleh gajah 살까요? untuk hidup? 어떻게 짐승 먹고 Gajah makan 사나요? rumput. 아니 고기 먹고 사나요? Fikirkan 아니면 풀 gajah 먹고 makan 사나요? daging, seperti Eh? cara gajah makan daun atau 풀, makan rumput. 풀 종류 먹고 살죠? 나뭇잎을 먹는다든가 풀을 먹고 사는데 코끼리가 고기를 먹는다고 생각해 보세요. 코끼리도 고기 먹습니다. Gajah juga makan daging. Di India, muncul seekor gajah pemakan manusia. 여기 인도에 Dan orang ramai 코끼리가 berasa sangat 나타나서 ketakutan. 공포에 주민들이 떨었습니다. 17명의 사람을 잡아먹었습니다. Gajah itu memakan 17 orang. 고심 끝에 Orang ramai baru 코끼리들을 tahu 몰아내고 tentang hal ini 17명을 kemudiannya. 잡아먹은 뒤 Dan saya akan membacakan 사살했는데요. artikel mengenainya secara ringkas. 간단히 읽어드릴게요. 고심 끝에 코끼리들을 몰아내기로 한 주민들은 사냥용 총으로 코끼리들을 마을에서 Selepas banyak 쫓아냈고 pertimbangan, 이 orang ramai 과정에서 어미 코끼리 한 memutuskan untuk 마리가 mengusir 사살됐다. gajah-gajah itu. 그런데 Mereka 놀랍게도 menggunakan 구분 senapan 결과 untuk mengusir 코끼리 gajah 위에 dari kampung. 아직 Dan dalam proses 소화되지 itu, 않은 seekor 인간 ibu gajah telah 17명의 ditembak dan dibunuh. DNA가 검출되는 등 Mengejutkan 사람을 bagaimanapun berdasar 잡아먹은 mendedakan 흔적이 kesan 발견돼 주민들을 kanibalisme, 공포에 떨게 했다. termasuk DNA 17 manusia yang tidak hadam 사르모니는 di dalam perut gajah itu. 이상 기후와 폭발 Lalu hal 등의 ini 인구 증가로 menakutkan 서식지가 penduduk. 파괴되면서 상대적으로 Pakar 쉬운 zoologi Dave 먹잇감인 Salmoni 인간을 berspekulasi 공격할 bahawa 수 있다고 pemusnahan 이제 habitat 추측하고 akibat cuaca ekstrim 또 dan pertumbuhan 코끼리가 populasi manusia yang 사람들 손에 pesat mungkin 새끼를 telah 잃은 menyebabkan 인간을 gajah menyerang 공격하는 manusia 시긴 코끼리로 yang merupakan 돌변했다고 mangsa 주장하는 yang agak 사람도 mudah. 있습니다. 왜 이렇게 Manakala pihak yang lain 시긴 berpendapat 코끼리로 bahawa gajah telah 돌변했는가에 menjadi 대해서 그 pemakan 이유는 manusia 아직 알지를 selepas 못하고 있습니다. kehilangan anak akibat 초식 perbuatan manusia. 동물들인데도 이렇게 이상 기후나 어떤 폭발적인
이렇게 Sebab gajah 코끼리도 berubah 그냥 menjadi gajah pemakan 납북해져가지고 manusia masih 사람을 tidak 죽이는 게 아니고 diketahui. 잡아먹는다 이 말이에요. Walaupun 무려 gajah ialah 17명이나 herbivore, 잡아먹었다. apabila terdedah kepada cuaca yang tidak normal atau peristiwa letupan, gajah menjadi ganas dan bukan setakat membunuh manusia. Gajah malam memakan manusia. Seekor gajah memakan 17 orang. Bagi dinosaur yang turun dari Taman Eden, 공룡도 segala-gala di bumi ini sangat 환경이 berbeza 완전히 seperti 다르지 iklim dan 않습니까? 기후가 persekitaran. 달라, 환경이 달라. Keadaan ini tidak baik untuk dinosaur. 좋은 환경은 아니잖아요. Apabila anda Eden jatuh ke 동산을 dunia bandani, anda berasa 그럼 일구의 lapar 세계로 빠지니까 dan cepat menjadi ganas seperti 배고픔을 ini. 느끼게 되고. Orang 그러면서 menjadi marah 금방 pada musim 이렇게 또 panas 나쁘게 apabila 되는 cuaca sangat panas. 여러분도 그 Mereka menjadi marah tanpa sebab di bawah cuaca yang lembab dan 더운 panas. 여름이 이제 되면 30한 Anda seperti 5도도 itu sebelum 올라간다고 anda 해봐요. percaya kepada Tuhan. 그러면 괜히 짜증이 나잖아요. 그냥 신경질을 하고 짜증이 나고. 하나님 믿기 전에 진리 안 살기 전에는 Dinosaur 그랬잖아요. pun juga sama. 괜히 짜증이 나고 막 더워서. 이 공룡도 마찬가지인 거죠. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, ada satu lagi faktor yang mempercepat pencemaran alam sekitar bumi. Faktor itu ialah najis dinosaur. Apabila dinosaur hidup di Taman Eden, dinosaur tidak perlu mengeluarkan bahan buangan kerana makanan yang dimakan oleh dinosaur 100% dipecahkan dalam tubuh mereka. Namun begitu selepas turun ke bumi ini, dinosaur mula mengeluarkan bahan buangan selepas makan. Oleh sebab begitu banyak dinosaur besar mula mengeluarkan bahan buangan, jumlahnya sangat banyak. Hal ini menyebabkan bumi dengan cepat tercemar. Dikatakan bahawa seekor lembu, haiwan pemakan tumbuhan yang biasa, mengeluarkan kira-kira 280 liter gas metana pada setiap hari melalui sendawa. Secara umumnya dipercayai bahawa haiwan pemakan tumbuhan lebih besar saiznya berbanding haiwan pemakan daging. Dinosaur pemakan tumbuhan terbesar dalam kalangan fosil sepanjang 40 meter dengan berat kira-kira 150 hingga 200 tan. Bayangkan betapa besar dinosaur itu, betapa banyak gas metana yang dikeluarkan oleh dinosaur sebesar itu. Berapa banyak perlu dimakan oleh dinosaur untuk mengisi perut mereka? Gajah bahkan berjalan sepanjang hari mencari rumput untuk mengisi perut. Gajah makan daun dan masih tidak dapat mengisi perut. Jika anda pergi ke Afrika dan melihat zirafah, zirafah tidak berehat walaupun seketika. Zirafah berterusan makan dari pokok dengan leher yang panjang. Zirafah makan secara berterusan dan tidak berehat. 기린 보면 쉬는 틈이 없어요. 그냥 고개 긴 고개 나무에서 계속 먹고 있는 거예요. 뜯어먹고 있는 거예요. 쉴 틈이 없어요. 그래야 배를 채울 수 있으니까. 이 땅에 Begitulah cara zirafah dapat mengisi perut. 서도적이 이제 Jika anda meninggalkan lembu di padang, lembu itu akan berterusan makan. Anda tidak benar-benar dapat melihat lembu tidur atau berehat. Lembu hanya makan dan beragut rumput. 트립뿐만 아니라 배설물에서도 메탄가스가 발생합니다. Gas metana dihasilkan dan dibebaskan pada kedua-dua hujung saluran pencernaan. Setengah saintis mengemukakan teori bahawa gas metana yang dikeluarkan oleh dinosaur mencemarkan atmosfera bumi. Inilah kesimpulan jelas jika kita mengetahui ekologi haiwan dan saiz dinosaur. Walau bagaimanapun teori itu tidak sepenuhnya betul. Kerana mereka mendakwa bahawa dinosaur mencemarkan alam sekitar bumi dalam jangka yang panjang. Jumlah besar gas metana yang dikeluarkan oleh dinosaur cukup untuk meningkatkan suhu atmosfera bumi dan menimbulkan risiko merosakkan lapisan ozon. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, Tuhan tidak mengabaikan fakta bahawa dinosaur mencemarkan alam sekitar, alam semula menjadi bumi dan merosakkan hukum alam. Jika tidak, seluruh bumi akan menjadi huru-hara. Di seluruh dunia, dinosaur yang turun dari langit kedua adalah sangat besar bilangannya. Oleh itu, Tuhan memusnahkan dinosaur secara sekaligus. Bagaimana Tuhan memusnahkan begitu banyak dinosaur secara sekaligus? Dia memusnahkan dinosaur dengan api dari langit kedua.
Dalam Kejadian 19 ayat 24 hingga 25 ada adegan penghakiman Tuhan dengan api dari langit. Hari ini berlaku apabila Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. 심판하신 장면이 나옵니다. 바로 소돔과 고모라를 멸하실 때이지요. 여호와께서 하늘 Tertulis, lalu Tuhan menghujani Sodom dan Gomora dengan belerang dan api itu. Dia menelungkupkan kota-kota itu, bahkan seluruh lembah, seluruh penduduk serta tumbuh-tumbuhan di tanah. 거하는 모든 백성과 땅에 난 것을 다 엎어 멸하셨더라고 했습니다. Pada waktu itu Tuhan menghukum kota-kota itu dengan api dari langit kedua. Api Roh Kudus hanya dapat dilihat apabila mata rohani terbuka, tetapi api dari langit kedua dapat dilihat dengan mata kasar. 1 Raja-Raja 18 ayat 38 menyatakan, maka turunlah api Tuhan melahap korban bakaran, kayu api, abu batu dan debu tanah, serta menjilat air yang ada di dalam pari itu. Api dalam ayat ini juga ialah api dari langit kedua. Hal ini bermaksud bahawa Tuhan membakar dan memusnahkan mereka dengan api dari langit kedua yang telah disediakannya. Semua makhluk hidup di planet kita akan kembali ke tanah apabila mati. Tubuh manusia meninggalkan tulang, pada akhirnya semuanya akan kembali ke tanah. Lama-kelamaan semuanya akan terurai dan menjadi debu lalu kembali ke tanah. Api dari langit kedua boleh memusnahkan dinosaur dengan sepenuhnya. Oleh itu Tuhan menurunkan api dari langit kedua dan memusnahkan dinosaur, tetapi meninggalkan sebahagian sebagai fosil. Hal ini disebabkan oleh perbezaan ruang antara langit kedua dan langit pertama. Anda dapat melihat betapa kuatnya api dari langit kedua berbanding dengan api dari langit pertama. 공룡은 둘째 하늘의 흙으로 지어졌을 뿐만 아니라 조성 방식도 둘째 하늘의 법칙을 따랐습니다. 비유를 들면 흑연과 다이아몬드를 조성하는 원소는 둘 다 탄소로 동일합니다. 그러나 조성 방법에 따라서 석탄이 될 수도 있고 다이아몬드가 될 수도 있지요. 이처럼 첫째 하늘과 둘째 하늘에 있는 물질들은 설령 그것을 조성하는 원소가 같다 해도 조성 방식이 다릅니다. 공룡의 조성 방식은 지구 동식물의 조성 방식과 완전 달랐지요. 따라서 공룡이 지구로 내쫓긴 후 체질이 육적으로 변했어도 근본 조성 방식까지 바뀌지 않았습니다. Sodom dan Gomora dimusnahkan sepenuhnya oleh api dari langit kedua. Kedua-dua kota itu terbakar hingga musnah semuanya. Pada zaman Elia, api turun dari langit dan membakar semua air di dalam parit. Api di dunia ini tidak membakar air seperti itu. 지구의 흙으로 지어진 모든 생물은 죽으면 Jejak-jejak ini ialah petunjuk yang ditinggalkan oleh Tuhan supaya manusia pada masa hadapan dapat mengetahui bahawa dinosaur pernah wujud dan bagaimana dinosaur pupus. Tuhan sentiasa meninggalkan jejaknya. Jika anda melihat piramid besar di Mesir, anda akan melihat banyak jejak yang ditinggalkan. Tuhan meninggalkan jejak bahawa piramid ini tidak dibina oleh kebijaksanaan manusia di bumi ini. Hal ini bermaksud bahawa Adam dari langit kedua datang lalu membinanya. Oleh itu, fosil-fosil dinosaur mengandungi bukti bahawa dinosaur telah pupus sekaligus akibat api dari langit. Bukti pertama ialah jumlah fosil dinosaur jauh lebih banyak berbanding fosil haiwan lain. Secara umum, untuk menjadi fosil, sisa-sisa organisma mesti tertimbusan cepat di dalam sedimen dan mempunyai bahagian keras seperti tulang, gigi atau kulit keras. Jika ia meruput dengan cepat, tiada jejak akan tinggal di dalam sedimen. Jika bangkai itu tertimbus dalam bahagian yang bertindak seperti pengawet, bangkai itu dapat kekal sebagai fosil. Contohnya ais, udara kering, resin dan asfalt semula jadi boleh bertindak sebagai pengawet. Resin adalah getah pokok yang mengeras. Apabila resin menjadi fosil, ia dipanggil ambar.
sejenis batu 엘리야한테 permata. 불을 내려 Kadangkala 불이 이제 bangkai 흙중부터 serangga 와요. 물로 dijumpai 그렇게 돌아요. terawet 물로 di dalam 그렇게 ambar. 거해도 그 불이 그걸 사르잖아요. 이 땅에 불 같으면 그냥 꺼져버릴 텐데 잘 붙질 않을 텐데. 장차 사람들이 공룡이 존재했다는 사실과 어떻게 멸종됐는지를 알 수 있도록 힌트를 남겨두신 것입니다. 하나님은 뭔가 어디에나 흔적을 남겨두세요. Jejak-jejak ni 우리 이제 petunjuk yang 앞으로 ditinggalkan oleh 피라미드 Tuhan supaya manusia pada 나오겠습니다만 masa hadapan dapat 피라미드 때 mengetahui 보면 bahawa dinosaur pernah 그런 wujud 흔적을 많이 dan bagaimana 남겨두셔서 dinosaur 이건 pupus. 지상의 Tuhan 사람들이 sentiasa 지금부터 meninggalkan 몇천 년 jejaknya. 전에 Jika anda melihat piramid besar di 몇천 Mesir, 년의 anda 사람들은 akan 그 melihat 지혜로 그걸로 banyak 그렇게 jejak yang 하지 않았다는 걸 ditinggalkan. 흔적 남겨두셨다 Tuhan meninggalkan 이거예요. jejak bahawa 그 piramid ini 아들의 tidak dibina oleh 아담이 kebijaksanaan 와서 manusia 그렇게 di bumi 지었다는 ini. 흔적을 곳곳에 Hal ini 남겨두셨다 bermaksud 이거예요. bahawa Adam dari langit kedua datang lalu membinanya. 따라서 공룡 화석들에는 공룡이 하늘에서 내린 Oleh 불에 itu, 의해 fosil-fosil dinosaur 순식간에 mengandungi bukti bahawa 멸종됐다는 dinosaur telah 증거들이 pupus 담겨 sekaligus 있습니다. akibat api dari 첫째 langit. 증거는 공룡 Bukti 화석의 pertama 수가 ialah 다른 jumlah fosil 동물 dinosaur 화석의 jauh lebih 수보다 banyak berbanding fosil haiwan lain. 훨씬 많다는 점입니다. Secara 일반적으로 umum, untuk 화석이 menjadi 되기 fosil, 위해서는 sisa-sisa 생물의 organisma 유해가 mesti 폐정물 tertimbus dan 속에 cepat di dalam 급히 sedimen 묻혀야 dan 하고 mempunyai bahagian keras seperti 뼈, tulang, gigi 이, atau kulit 껍질 keras. 같은 딱딱한 부분이 있어야 합니다. Jika ia mereput dengan cepat, tiada jejak 금방 akan tinggal di 썩어버리면 dalam 폐정물 sedimen. 속에 Jika 흔적도 bangkai itu 남지 tertimbus 않습니다. dan bahan yang bertindak sebagai 만일 seperti 생물의 pengawet, 유해가 bangkai itu dapat 방부제 kekal 역할을 sebagai 하는 fosil. 물질에 파묻힌다면 Contohnya 그때는 ais, 화석으로 udara kering, 남을 수 resin dan 있지요. asfalt semua jadi boleh bertindak seperti 예를 들어 sebagai 얼음, pengawet. 건조한 공기, Resin 습기, ialah getah 천연 pokok yang 아스팔트가 mengeras. 방부제 Apabila resin 역할을 menjadi 합니다. fosil, ia dipanggil ambar. 수지는 Sejenis 나무 batu 등의 수액이 pemat- 굳어진 것으로 sejenis batu 이것이 permata. 화석화되면 보석의 Kadangkala 일종인 bangkai serangga 호박이 dijumpai 되기도 하지요. terawet di dalam ambar. 간혹 호박 속에 곤충의 사체가 그대로 보존되어 발견되기도 합니다. 화석이 되는 또 다른 경우는 생물이 순간적으로 고온, 고압의 상태에 놓일 때입니다. 예를 들어 뜨거운 화산재에 갑자기 덮이는 것과 같은 상황에서 화석이 될 수가 Satu 있습니다. lagi cara fosil terbentuk adalah apabila organisma terdedah kepada suhu dan 1979년에 tekanan yang 순식간에 sangat 화산재에 tinggi. 덮인 봄베이의 Contohnya apabila makhluk hidup tiba-tiba tertumbus di bawah abu gunung berapi yang membara, ia boleh menjadi fosil. Jika anda melihat tinggalan Pompei yang dilitupi abu gunung berapi pada tahun 79 Masihi, anda akan dapat melihat betapa pantasnya bencana itu berlaku. Melihat runtuhan Pompei yang ditimbus oleh abu gunung berapi dalam sekelip mata pada tahun 79 Masihi, menunjukkan betapa mendaratnya bencana itu. Lihat mayat-mayat yang dicari gali, ekspresi muka orang yang mati tanpa sebab melarikan diri digambarkan dengan jelas. Oleh sebab abu gunung berapi melitupi kota itu dengan serta-merta, corak kehidupan orang pada zaman itu terpelihara dengan baik. 이처럼 특수한 상황이 아닌 일반적인 환경에서 죽은 동물들은 화석이 되기 어렵습니다. 그래서 실제로 공룡 이외의 동물 화석은 Jika seekor haiwan mati dalam keadaan biasa, tidak seperti situasi luar biasa itu, fosilisasi amat sukar. Oleh itu, fosil haiwan selain dinosaur sangat jarang. Sebaliknya, jumlah fosil dinosaur sangat banyak. Fosil dinosaur dijumpai di seluruh dunia dalam jumlah besar. 불로 소멸했다는 것을 지금 증거하고 있다 이 말입니다. Kini terbukti bahawa Tuhan telah membawa bencana ke bumi dengan api dari langit sekaligus dan memusnahkannya. Fakta ini membuktikan bahawa dinosaur telah pupus serta-merta akibat penghakiman api. Pernahkah anda pergi ke museum dan melihat fosil singa purba atau harimau purba? Tidak. 들어도 못 봤으니까. Saya sendiri tidak pernah mendengarnya. Namun begitu, jika anda pergi ke mana-mana negara, anda dapat melihat fosil dinosaur. Ada di banyak negara. Bukti kedua bahawa dinosaur telah dihapuskan serta-merta oleh api dari langit kedua ialah fosil telur dinosaur dan jejak kaki. Terdapat beberapa tapak fosil telur dan tapak kaki dinosaur bertaraf dunia di negara kita. Fosil telur dinosaur, fosil tapak kaki dinosaur, fosil tapak kaki dinosaur dijumpai di situ. Terdapat juga beberapa kawasan perkebunan. Kira-kira 130 fosil telur dinosaur telah ditemui di sekitar Tasik Siwa di
전남 Wasunggun, 보성군 등량면 Gyeonggi-do dan sekitar 100 lagi di sepanjang pantai Sonsol di Diukryang Dong, Bosunggung, Joladongdo, 발자국들이 지금 보이고 있고요. Jolanamdo. Anda dapat melihat fosil telur dinosaur 공룡알 pada skrin. 보셨어요? Anda dapat Ini melihat tapak 공룡알이에요. kaki. Itu ialah telur dinosaur. 또한 전남 해남 우왕리에서는 익룡으로서는 세계 Tambahan lagi di 최대 Uhangri, 크기의 Hanam, 발자국 화석 Jolanamdo, 443점과 40 세계적으로 443 fosil tapak kaki, termasuk tapak kaki pterosaur terbesar di dunia dan 230 tapak kaki dinosaur yang paling terperinci di dunia telah ditemui. Secara keseluruhannya sebanyak 3,546 tapak kaki dinosaur telah ditemui di 5 pulau di Wajumyo, Yosu, Jolanamdo. 발자국 화석이 발견되었지요. Jika bukan kerana api yang datang secara tiba-tiba, telur dinosaur itu akan sukar untuk mengekalkan bentuknya. Pemeliharaan bentuk telur dinosaur itu hanya dapat berlaku kerana bencana api yang datang secara tiba-tiba. Sukar untuk telur yang sebegitu lama kekal dalam bentuk fosil. Telur mudah pecah. Fakta bahawa banyak telur dinosaur terpelihara sebagai fosil dalam bentuk yang lengkap membuktikan bahawa bencana yang dihadapi oleh dinosaur berlaku secara mendadak. Fakta bahawa tapak kaki dinosaur terpelihara sebagai fosil ialah satu lagi bukti penghakiman api. Untuk tapak kaki mengekalkan bentuknya dengan jelas, tanah tidak boleh keras. Sebaliknya mesti lembut seperti lumpur. Jika tanah itu keras, tiada tapak kaki dapat ditinggalkan. 공룡의 발자국이 화석으로 남은 것도 불후 심판의 증거입니다. 발자국이 또렷이 남으려면 그 땅은 굳은 상태가 아니라 진흙처럼 무른 상태여야 합니다. Walaupun tapak kaki di atas tanah berlumpur juga dengan mudah boleh hilang. Namun begitu jika api datang dan membakar tanah itu dengan serta-merta, tapak kaki itu dapat terpelihara dengan sepenuhnya. 그런데 뜨거운 불이 내려 순식간에 흙을 구워버리면 찍힌 자국이 그대로 보존될 수 있습니다. 이해가 되십니까? Adakah anda faham? Tapak kaki tidak dapat ditinggalkan pada permukaan keras. Jika tapak kaki ditinggalkan pada permukaan lembut seperti lumpur dan sedikit masa berlalu, atau jika ada hujan atau angin, semuanya akan hilang. Bagaimana tapak kaki dapat kekal? Jika masa berlalu berpuluh-puluh atau beratus-ratus tahun. Namun begitu, hal ini menunjukkan bahawa api yang sangat panas turun lalu membakar tanah itu dengan serta-merta. Dan sebanyak jejak itu dapat terpelihara sebagaimana ia ditinggalkan. Berdasarkan contoh-contoh ini, fosil dinosaur dengan jelas memberitahu kita bagaimana dinosaur menjadi pupus. Saudara dan saudari yang saya kasih, bagaimanakah para saintis di dunia menjelaskan kepupusan dinosaur? Para saintis ini juga mengakui bahawa dinosaur telah pupus secara sekaligus pada satu ketika dan mereka sangat ingin tahu tentang sebabnya. Secara umumnya apabila sesuatu haiwan pupus, proses itu berlaku secara perlahan dalam tempoh tertentu. Populasi haiwan itu akan berkurangan sedikit demi sedikit sehingga akhirnya pupus. Setiap negara, termasuk negara kita, menetapkan hak pemburuan dan menguatkuasakan undang-undang dengan ketat untuk melindungi haiwan yang hampir pupus. Namun begitu terdapat banyak jenis dinosaur dan populasi dinosaur sangat besar. Tapi dinosaur tetap pupus secara tiba-tiba. Untuk makluman, lebih daripada 1,000 jenis fosil telah ditemui di seluruh dunia. Oleh sebab sebegitu banyak dinosaur pupus secara sekaligus, para saintis telah mengemukakan pelbagai teori untuk menjelaskan puncanya. Ada yang mengatakan bahawa kepupusan dinosaur disebabkan oleh perubahan iklim secara tiba-tiba. Ada pula yang mengatakan hal ini akibat jangkitan virus tertentu. Ada juga yang berpendapat kepupusan dinosaur disebabkan oleh sinaran daripada letupan bintang di angkasa lepas.
Walaupun mereka gagal memberikan bukti kukuh untuk menyokong teori mereka, jadi teori-teori tersebut tidak meyakinkan. Salah satu teori yang agak baru ialah teori kepupusan akibat hentaman meteorit. Sebuah meteorit yang sangat besar telah melanggar bumi dan menyebabkan perubahan besar di bumi. Lalu dinosaur menjadi pupus akibat hal ini. Jika sebuah meteorit berdiameter 10 km menghentam bumi, kesannya dikatakan 5 bilion kali lebih kuat daripada bom nuklear yang dijatuhkan ke atas bandar Hiroshima. Bukan 50 kali, tetapi 5 bilion kali. Bukankah hal itu luar biasa? Hentaman meteorit ini juga hampir 10,000 kali lebih kuat daripada 25,000 bom nuklear yang diletupkan secara serentak oleh Amerika Syarikat dan bekas kesatuan Soviet semasa Perang Dingin. Hal ini benar-benar luar biasa. Beginilah kesannya jika sebiji meteorit berdiameter 10 km melanggar bumi. Walaupun hal ini tidak pernah benar-benar diuji, kesimpulan ini merupakan hasil daripada pengiraan. Teori ini menyatakan bahawa hentaman meteorit yang begitu dahsyat menyebabkan kebakaran dan letusan gunung berapi di seluruh dunia, lalu membawa kepada perubahan iklim secara mendadak. Dinosaur yang sebelum ini hidup dalam cuaca yang sederhana tidak dapat menyesuaikan diri dengan cuaca yang tiba-tiba menjadi sejuk. Sumber makanan dinosaur turut berkurang dan akhirnya mereka pupus. Ini yang dikenali sebagai teori kepupusan akibat hentaman meteorit. Para saintis mengemukakan bukti berupa satu lapisan khas di antara stratum zaman Mesozoik dan zaman Cenozoik. Lapisan-lapisan ini menunjukkan bahawa terdapat perubahan besar di bumi pada penghujung zaman Mesozoik, iaitu ketika dinosaur dipercayai telah pupus. Stratum ini mengandungi sejumlah besar unsur yang dipanggil iridium. Iridium ialah unsur yang sering terkandung dalam meteorit dan abu gunung berapi. Iridium ini ditemui di dalam lapisan tanah liat merah yang setebal kira-kira 2 cm dan terserat di seluruh dunia. Hal ini bermaksud bahawa pada masa itu telah berlaku perubahan besar-besaran di bumi disebabkan oleh meteorit dan letusan gunung berapi. Justru itu para saintis mendakwa bahawa kepupusan dinosaur adalah akibat daripada hentaman meteorit berdasarkan bukti ini. Walaupun teori ini juga telah diubah dari masa ke masa. Pada awalnya mereka mencadangkan hanya satu meteorit yang melanggar bumi. Namun begitu pada tahun 1990-an, muncul pandangan bahawa bukan satu, tapi beberapa meteorit telah melanggar bumi secara serentak. Hal ini dinyatakan oleh Dr. David Carlisle, seorang ahli geokimia terkenal dunia, dalam bukunya. Para saintis yang tidak dapat membayangkan bahawa api boleh turun dari langit kedua berpendapat bahawa api tersebut sebenarnya ialah meteorit. Apabila sains berkembang, hasil kajian mereka semakin hampir kepada kebenaran. Namun begitu, anda mungkin mempunyai persoalan tentang teori ini. Jika dinosaur pupus secara sekaligus akibat hentaman meteorit, bagaimana pula makhluk hidup lain dapat terus hidup? Jika api yang sangat besar telah turun, bukankah tumbuhan dan haiwan lain juga akan terbakar? Tumbuhan dan haiwan lain tetap wujud, bukan? Walaupun berlaku perubahan besar yang menyebabkan kepupusan dinosaur, kebanyakan tumbuhan tetap wujud. Selain itu, burung, reptilia, mamalia dan kebanyakan haiwan lain juga terselamat. Jika meteorit besar menghantam bumi, semua makhluk lain selain dinosaur sepatutnya mengalami perubahan persekitaran yang sama dahsyatnya. Namun begitu, hanya dinosaur yang pupus, sedangkan tumbuhan dan haiwan lain terselamat.
Maka, 그런데 teori 유독 keputusan 공룡은 완전히 akibat meteorit 멸종했고 juga bukanlah 다른 jawapan yang tepat. 동식물들은 보존되었지요. Teori-teori lain 그러니 juga 운석 menimbulkan persoalan yang 충돌과 sama. 공룡 Jika 멸종설도 dinosaur pupus 공룡 akibat 멸종에 virus 대한 atau sinaran 정확한 daripada 해답이 letupan 아닙니다. bintang, tumbuhan dan hewan lain juga tidak akan 다른 terselamat. 이 멸종 이론들도 의구심을 주기는 마찬가지입니다. Namun begitu, jika anda percaya bahawa Tuhan menurunkan api dan memusnahkan dinosaur, maka keseruan keadaan itu dapat anda fahami. Apabila Tuhan menurunkan api dari langit kedua, tujuannya hanyalah untuk memusnahkan dinosaur. Oleh itu, Tuhan dapat menurunkan api ke seluruh bumi tanpa membunuh makhluk lain. Dia boleh menyelamatkan tumbuhan dan haiwan lain walaupun dinosaur dimusnahkan secara sekaligus di seluruh bumi. Contoh serupa dapat ditemui dalam Alkitab. Sebagai contoh, ketika Tuhan menurunkan 10 azab ke atas Mesir, tidak ada satu pun azab yang menimpa tanah Goshen, tempat tinggal orang Israel. Di mana-mana sahaja darah disapukan pada tiang pintu, malapetaka itu berlalu. Malaikat maut tidak dapat memasuki rumah itu. Malaikat maut pergi dari rumah ke rumah mencari tiang pintu yang tidak disapu darah dan membunuh semua anak sulung lelaki. 또 이 문설제 피를 바르고 한 고개는 전부 재앙이 다 지나갔잖아요. 틈타지 못해요. 그 집안에는 재앙이 그 죽음의 사자가 뚫어지 못했습니다. 다 구분하여 정확하게 그 죽음의 사자는 집집마다 다니며 그 문설제 피 바르지 아니한 그만 찾아다니며 장자들을 다 죽였단 말이에요. Selain itu, Tuhan memberikan 2 tanda kepada Gideon ketika dia berdoa untuk mendapatkan pengesahan kehendak Tuhan, seperti yang tertulis dalam Hakim-Hakim bab 6. Gideon meletakkan selembar bulu domba di tempat pemantingan dan bermalam di sana. Keesokan paginya, hanya bulu itu yang basah dengan embu, sedangkan tanah sekelilingnya kering. Dan keesokan harinya pula berlaku sebaliknya. Demikian juga apabila Tuhan menurunkan api dari langit kedua, dia secara selektif hanya memusnahkan dinosaur dan memelihara tumbuhan serta haiwan lain. Hanya seratun tempat api dari langit kedua itu jatuh mengalami perubahan kandungan yang unik. Lapisan yang mengandungi banyak iridium terbentuk melalui proses ini. Apabila banyak iridium ditemui dalam stratum yang dipercayai terbentuk pada masa keputusan dinosaur, para saintis mengaitkannya dengan teori hentaman meteorit. Namun begitu, kita mesti sedar bahawa iridium yang ditemui dalam jumlah besar dalam stratum antara zaman Mesozoik dan Cenozoik bukanlah bukti hentaman meteorit, tetapi sebenarnya bukti api dari langit kedua. Bahagian-bahagian yang tidak dapat dijelaskan oleh teori hentaman meteorit dapat saya terangkan dengan jelas melalui firman Tuhan. Betapa logik dan masuk akalnya penjelasan oleh Tuhan. Peristiwa yang tidak dapat difahami atau dibayangkan oleh para saintis dapat difahami dengan baik apabila Tuhan menjelaskannya seperti ini. Penjelasan sebelum dan selepas haruslah konsisten. 또한 하나님께서 설명해 주신 것이 얼마나 논리적이고 타당한지요. 과학에서 미처 설명할 수 없고 생각조차 할 수 없는 사실들도 하나님께서 설명해 주시면 이렇게 딱딱 짝이 맞으며 설명이 됩니다. 이게 딱딱 짝이 맞아야 되는 거예요. 자, 한번 보세요. 하나님이 공룡 지하 내리에서 지구 곳곳에 흩어져 놨다. 동남아시아만 아니에요. Sekarang lihatlah, Tuhan membawa dinosaur dari langit kedua dan menyerakkannya ke seluruh bumi. Hanya Asia Tenggara? Tidak. Hanya Afrika? Tidak. Hanya Amerika Tengah dan Selatan? Tidak. Dinosaur terserak ke seluruh dunia. Tidakkah dinosaur dijumpai di seluruh dunia? Lihat dinosaur saja. Tiada haiwan lain, terutamanya yang bukan herbivore, yang ditemui di seluruh dunia. Anda mungkin tidak dapat menemui gajah atau singa di semenanjung Korea.
Walaupun benua 사자. saling bersambung seperti 우리 Rusia dan 한국이 Eropah, 없잖아요. negara tempat tinggal haiwan adalah berbeza. 뭐 그건 대륙이 Haiwan peliharaan 이어졌는데도 wujud di 그래요. seluruh dunia kerana haiwan 쪽에서 kerana haiwan peliharaan baru berpindah oleh manusia. Ular juga tidak ditemui di seluruh dunia. Tiada pulau di seberang lautan Pasifik yang secara semula jadi 중남미에 punya 있는 게 ular, kecuali 이쪽에 jika 없고 ular dibawa manusia. 다 이런 거 볼 수 Namun 있잖아요. begitu, dinosaur 전 gergasi 세계에 ini 있는 telah 것은 ditemui di 가축들, seluruh dunia. 참 기르는 가축들은 전 세계에서 발견되죠. 왜? 옮겨가니까. 사람이 옮겨가니까. 뱀도 전 세계에 발견되지 않습니다. 이 태평양 뭐 바다를 건너서 가는데 섬 같은 데는 없다 이 말이에요. 사람이 옮겨 놨을 경우에만 있는 거지. 그러나 이 공룡, 이 거대한 공룡은 전 세계에서 발견이 된다 이 말이에요. 다음 시간에는 공룡이 Dalam 지구에서 khutbah 살았던 seterusnya saya 기간을 akan memberitahu anda 말씀드리겠습니다. berapa lama dinosaur hidup di bumi. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. Saudara dan saudari yang saya 이 kasih dalam 시간에는 하나님께서 공룡을 dalam khutbah ini saya 어떻게 telah menjelaskan bagaimana Tuhan 심판하셨는지 menghakimi dinosaur. 말씀드렸습니다. Dia menukar api dari langit kedua dan memusnahkan dinosaur secara sekaligus. 전 세계 Tuhan juga telah 공룡을 meninggalkan 일시에 fosil-fosil sebagian 소멸하셨지요. dinosaur supaya manusia pada masa hadapan 그러면서 menghindari 장차 kewujudan 사람들이 dinosaur. Punca 공룡의 keputusan 존재를 dinosaur 알 saya 수 terangkan dengan 있도록 jelas melalui firman Tuhan. 일부를 Walaupun hal 화석으로 ini tidak dapat dijelaskan melalui 남겨주셨습니다. pengetahuan dan data saintifik 사람들이 manusia. 지식을 동원하여 아무리 풀려 해도 시원하게 풀리지 않던 공룡 Seperti yang telah 원인이 saya 하나님의 jelaskan sebelum 말씀으로는 ini 시원하게 adalah tidak 풀립니다. masuk akal untuk mengatakan bahawa dinosaur 그리고 berevolusi menjadi 공룡이 makhluk yang begitu 이렇게 besar. 거대한 그런 공룡들이 Apakah yang dimakan oleh dinosaur untuk membesar dan berevolusi menjadi dinosaur gergasi ini? Apakah yang dimakan oleh dinosaur untuk membesar sebegitu besar? Soalannya ialah, apakah sebenarnya dimakan oleh dinosaur? Dan di mana dinosaur membesar sepanjang tempoh yang begitu panjang sehingga dapat memenuhi ruang sebesar itu? 밥을 주는 것도 아니고 그 많은 양을 채워야 할 공룡들이 그렇게 성장하기까지 도대체 뭘 어디서 잡아먹고 자랐냐 이 말입니다. 그 언제 발이 생기고 언제 날개가 생기고 Bilakah dinosaur mengembangkan kaki dan sayap serta berevolusi menjadi dinosaur besar 멀리 좋은 seperti itu? 사람들은 왜 그럴까요? Mengapakah para saintis yang bijak tidak dapat memikirkan perkara 왜 ini? 그런 쪽으로는 왜 생각을 못 하는지. 하나님의 Bagi 능력과 orang yang 신성을 percaya 믿는 kepada 사람들은 kuasa 이 keilahian 말씀이 Tuhan, 사막의 kubah ini 오아시스와 pasti seperti 같은 sebuah 것입니다. oasis di padang pasir. 자, Namun 그러나 begitu orang yang 마음에 tidak 하나님 meletakkan 두기를 Tuhan dalam 싫어하는 hati 사람들은 mereka 하나님의 진리보다 lebih 거짓 suka mempercayai 이론을 teori-teori 더 palsu daripada 좋아하세요. menerima kebenaran Tuhan. 또한 하나님의 진리를 인정하면 자신들이 그동안 Ada juga yang 쌓은 mungkin takut bahawa jika mereka 영구 mengakui 업적을 kebenaran Tuhan, 부인해야 mereka 한다는 perlu 두려움도 menafikan 있을 segala 것입니다. pencapaian kerja mereka yang telah 이제 dikumpulkan 하나님을 selama 사랑하는 ini. 열정으로 하나님의 Sekarang saya 전신 menyuruh anda 갑주를 semua untuk 입으시기 mengenalkan seluruh 바랍니다. perlengkapan senjata Tuhan 에베소 6장 dan semangat dan 13절에 kasih kepada Tuhan. 하나님의 전신 Efesus 6 갑주를 ayat 취하라. 13 menyatakan, 이는 악한 oleh itu 날에 pakailah 너희가 selengkap 능히 senjata 대적하고 Allah supaya kamu 모든 dapat 일을 bertahan pada masa yang 행한 penuh 후에 kejahatan 서기 dan berdiri 위함이라 tegak 했습니다. setelah kamu melakukan 모든 segalanya. 성도님들이 Saya berdoa 말씀과 dalam nama Tuhan 기도로 Yesus agar semua orang kudus 마지막의 diperlengkapkan dengan 승리를 firman dan doa 충만하게 dan 이루어갈 수 melaksanakan 있기를 sepenuhnya 주님의 ketentuan 이름으로 akhir bersama dengan 축원합니다. gembala.